Melihat di skrin yang saya telah kongsikan ini, berdasarkan maksud yang diberi oleh DBP, kemanusiaan ditarifkan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan manusia ataupun ia berkenaan dengan perihal manusia, sifat-sifat manusia tentang dunia dan keduniaannya. Jadi secara asasnya, apabila kita bicara tentang kemanusiaan, kita akan bicara tentang diri kita sendiri, makhluk, insan yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semua tahu yang manusia adalah makhluk yang paling tinggi kedudukannya daripada kalangan semua makhluk yang ada di muka bumi. Jadi Hamka sebagai seorang ulama, beliau juga adalah seorang novelis dan fokus utama buku-buku yang beliau tulis adalah berkenaan dengan manusia, di mana saya berdasarkan pembacaan saya kepada novel-novel Hamka, karya-karya fiksyen beliau, Hamka Hamka ini dia selalu menulis tentang bagaimana manusia itu bila dilahirkan memang dia adalah seorang yang baik secara naturalnya, secara semula jadinya manusia bila dilahirkan dia warnanya adalah putih seperti mana hadis Rasulullah SAW di mana bayi itu bila dilahirkan dia seperti kain yang putih dan ibu bapa ni lah yang mencorakkannya. Jadi seperti itulah gagasan yang dibawa oleh Hamka dan hanya keadaan yang menyebabkan seorang manusia itu berubah sama ada ke arah yang lebih baik ataupun mencampakkan seorang itu ke lembah kebinasaan atau kejahatan. Dan itu tema-tema yang melingkari karya-karya Hamka kebanyakannya. Jadi untuk malam ini, saya nak kongsikan dengan rakan-rakan semua. Tajuknya adalah membaca Hamka. Buku pertama yang saya akan kongsikan adalah buku novel Margareta Gauter. Baik, buku ini sebenarnya bukanlah karya asal Hamka. Sebaliknya ia adalah terjemahan daripada karya Perancis dan kemudian diterjemahkan pula kepada novel bahasa Inggeris dan kemudian Hamka terjemahkan daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu. Dan ia adalah sebuah novel yang dikarang pada tahun 1940. Dan tajuk asalnya seperti yang anda lihat, saya tak tahu macam nak sebut Perancis, jadi saya sebut saja ikut sebutannya. La Dame of Camelias ataupun dalam Inggerisnya, judul Inggeris adalah The Lady of Camelias. Jadi The Lady of Camelias adalah sebuah novel yang ditulis oleh Alexander Dumas Jr. iaitu anak luar nikah kepada Alexander Dumas Senior. Dan kepada yang mungkin arif atau mengikuti scene sastra dunia, kita mengenali bahawa Alex Dumas Senior adalah penulis karya sastra Inggeris yang terkenal iaitu The Three Musketeers tentang pahlawan Eropah pada zaman itu. Jadi kemudiannya karya The Lady of Camelias ini diterjemahkan oleh Mustafa Lutfi Al-Manfaluti kepada bahasa Arab yang diberi tajuk Al-Dhahiyah ataupun The Victim dan juga Mudzakirat Margaret ataupun The Memoirs of Margaret. Jadi kemudiannya Hamka pada proses yang terakhir seperti mana yang anda lihat pada gambar kulit buku warna ungu itu diterjemahkan kepada bahasa Indonesia dan kemudian Jejak Tarbiyah mengambil inisiatif untuk mengubah suai ataupun menukar sedikit bahasa Indonesia itu supaya disesuaikan dengan bahasa Melayu. Jadi mungkin sebabkan walaupun kita tahu bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu secara akarnya, rootnya sama, tapi kita ada perbezaan di serba sikit di sana dan di sini dari segi beberapa istilah dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan atau salah faham, istilah-istilah yang mungkin tidak difahami oleh rakyat Malaysia diubah dan disesuaikan kepada bahasa Melayu. Jadi hasil akhirnya ialah buku Margareta Gauter seperti yang anda lihat di slide yang saya sediakan ini. Jadi kita tahu buku ataupun novel Margareta Gauter ini telah melalui pelbagai lapisan terjemahan. Jadi sudah tentu ia mengalami sedikit perubahan daripada teks asalnya. Okey. Apa ceritanya tentang Margareta ni? Baik. Margareta ni tentang cerita tentang seorang pemuda bangsawan yang bernama Armand Duval yang jatuh cinta kepada seorang pelacur rupawan dan pelacur ini terkenal di kota Paris yang bernama Margareta Gauter. Jadi cinta antara Armand dan Margareta ni adalah cinta dua darjat. Seorang bangsawan dengan keluarga yang kaya raya, yang ada nama, darah tulen, dengan seorang lagi pelacur, perempuan murahan. Baik, ada yang mengatakan bahawa sebenarnya Margareta Gauter ni bukanlah novel, tapi ia sebenarnya adalah semi atau biografi. Ia sebenarnya kisah yang memang diinspirasikan oleh kisah sebenar, riwayat sebenar Alexander Dumas Jr. yang ditulis pada tahun 1848. Jadi Margareta ini dikatakan bahawa Margareta adalah Mary Duplessis, iaitu seorang wanita yang real, yang memang hidup bersama kita dan beliau meninggal pada usia 23 tahun kerana sakit. Dan Mary Duplessis ni juga adalah seorang pelacur. Jadi sebenarnya novel Margareta ini adalah kisah riwayat hidup sebenar Alex Dumas Jr. dan kisah cintanya bersama Mary Duplessis. Baik,
Ini adalah antara petikan yang ditulis di dalam novel ini, di mana saya akan bacakan secara verbatim. Memperbaiki perempuan yang telah rosak itu adalah sebahagian daripada pekerjaan lelaki muliawan, dan pekerjaan itu adalah lebih suci berbanding sebahagian lelaki muliawan yang membawa perempuan baik-baik menjadi binasa. Banyak sekali lelaki bangsawan pada masa ini yang berasa bangga jika dia dapat membawa perempuan yang masih suci kepada kebinasaan. Tulis Armand Duval membalas kepada bapanya. Baik, seperti itulah macam saya terangkan pada awal-awal tadi, inilah tema yang melingkari kebanyakan karya-karya Hamka, di mana seseorang manusia itu memang dilahirkan secara by defaultnya adalah orang baik, tapi keadaanlah yang telah memaksa orang itu untuk memilih jalan kebinasaan, disebabkan orang itu dia tiada option, dia tak ada pilihan lain untuk pergi ke arah yang lebih baik. Jadi telah menjadi tugas orang-orang yang diberi kelebihan, yang diberi kelebihan oleh Tuhan dengan segala kekayaan ataupun pangkat ataupun darjat untuk membantu orang-orang yang di lembah kebinasaan itu, tarik mereka bersama kita. Itu pengajaran dan tema terbesar dalam karya-karya Hamka. Jadi pengajaran di dalam novel ini ialah Hamka sedang mengkritik kekejaman masyarakat yang menolak untuk menerima perempuan jalan secara kehormat, walaupun secara jelasnya dia sudah pun berhenti daripada melakukan kerja terkutuk tersebut, iaitu pelacuran. Dan seperti yang saya katakan tadi, pelacur bukanlah kehendak mereka sendiri, tapi adalah disebabkan keterdesakan hidup mereka yang menyebabkan mereka terpaksa mencari nafkah untuk meneruskan hidup dengan cara itu. Dan yang paling akhir ni adalah masyarakat kita senang sekali menghukum dan mengutuk, tapi amat jarang yang mengeluarkan kata-kata nista atau kata-kata yang tajam itu untuk menghulurkan tangan untuk memberi bantuan. Dan juga kalaulah agamawan sendiri tidak peduli tentang kesusahan orang-orang ramai, apatah lagi lah orang awam, kerana mereka sendiri memandang tinggi kepada agamawan itu. Jadi itulah novel pertama daripada Hamka, Margarita Gotha. Baik, sebenarnya saya nak pergi pada buku seterusnya. Kalau ada sahabat-sahabat semua ataupun rakan-rakan semua ada yang nak bertanya, saya izinkan saja untuk anda tuliskan di ruangan chat box ataupun untuk interject ke saya, buka mic anda dan tanya terus pada saya. Jadi saya tak ada masalah kalau nak terima sebarang soalan. Okey, seterusnya adalah novel terusin. Baik, kalau anda perasan dalam filem Tenggelamnya Kapal Pandovich yang dilakukan oleh Reza Rahadian dan juga siapa lagi saya sudah lupa nama pelakonnya. Ada satu babak tu di mana Watak Hayati sedang membaca novel terusin sewaktu di mana Aziz pergi berfoya-foya. Hayati membaca novel terusin yang ditulis oleh Tuan Sobir ataupun Tuan Z. Itu sebenarnya tak ada dalam naskah asal Tenggelamnya Kapal Pandovich. Itu cuma adaptasi yang sengaja ditambah oleh director dalam filem tersebut. Tapi nak ceritanya bahawa novel terusin ini sebenarnya memang wujud dan memang ditulis oleh Buaya Hamka sendiri. Jadi ceritanya ialah terusin ini sebenarnya adalah sebuah himpunan cerita-cerita pendek yang dituliskan secara berkala, secara bersiri oleh Hamka di dalam majalah yang beliau sendiri pimpin sebagai editor ataupun editor utamanya lah, iaitu dalam majalah Pedoman Masyarakat pada tahun 1940. Baik, sama seperti kebanyakan novel-novel Hamka, beliau bercerita tentang kisah dan kesepitan dan kesengsaraan hidup seorang wanita. Jadi kalau tadi kita bercerita tentang Margarita Gotha, dalam terusin pula ia bercerita tentang Maria. Okay, Maria ini ceritanya adalah beliau juga seorang wanita yang tiada asal usul yang baik. Beliau datang dari keluarga yang tidak ternama, yang tiada pangkat, yang tidak dikenali oleh orang masyarakat sana. Sedikit info, di belah Pada Panjang terutamanya yang didominasi oleh adat Minangkabau, di sana mereka mengamalkan adat matriarki yang berlawanan dengan patriarki yang mementingkan lelaki sebagai watak dominan. Matriarki ialah sebuah adat di mana wanita adalah watak dominan dalam kehidupan lingkungan mereka. Jadi kalau contohnya di masyarakat Pada Panjang, di sana mereka yang menjadi ketua keluarga, yang memegang harta keluarga adalah orang wanita, dan harta-harta adat dipegang oleh wanita. Menunjukkan betapa wanita menjadi watak yang sentral dalam kehidupan orang Minangkabau. Jadi dalam cerita terusin ini ialah Maria ini dia diusir oleh suaminya kerana suami ini termakan dengan hasutan keluarga ni, ibu bapa suaminya yang tak suka dan menentang perkahwinan antara Maria dengan suaminya. Jadi Maria diusir.
Okey, ceritanya menariknya novel Terusik ini kerana ia bermula dengan sepucuk surat. Kita buka-buka dia muka surat pertama Terusik, kita terus dihidangkan dengan surat yang ditulis oleh Maria kepada suami dia. Saya akan bacakan secara verbatim. Sungguh Kakanda, mertuaku benci kepadaku kerana Adinda dianggap selalu mempengaruhi Kakanda. Meskipun pengakuan ini tidak engkau terima, suamiku, tapi harus kuterangkan juga apa yang aku rasa. Jangan dia menggulung di dalam dadaku dan aku menyesal buat selama-lamanya. Dan lagi, kelak agar engkau sampaikan pada anak ada arah yang kutuju. Tidak ada rumah yang akan kutempati kerana dari perlembahan datangku dan ke perlembahan aku mesti kembali. Ini adalah surat yang ditulis oleh Maria kepada suami dia sewaktu beliau diusir keluar daripada rumah mereka. Dan Maria meninggalkan seorang suami dan seorang anak. Jadi selepas diusir keluar, Maria akhirnya pergi bekerja sebagai babu ataupun orang gaji yang membersihkan rumah orang kaya Van Os, orang Belanda. Jadi nak jadikan cerita ni, selepas bekerja, tiba-tiba Van Os ni pula nak pergi balik semula ke Belanda. Jadi terpaksalah terkotak-kanting Maria ni ditinggalkan oleh majikannya. Jadi setelah itu Maria berjumpa pula dengan seorang lelaki yang bernama Yasin. Dan malang seribu kali malang, Yasin juga bukanlah seorang lelaki yang baik. Bahkan Yasin hanya menikahi Maria untuk harta Maria. Dan Yasin adalah seorang kaki botol, kaki pukul, kaki judi. Jadi memang seperti mana kata-kata peribahasa lah, sudah jatuh di tipe tangga, sudah tinggalkan suami, dapat kerja, dibuang kerja, kemudian berkahwin pula dengan lelaki yang dayus, yang tak bertanggungjawab. Jadi memang pelbagai lagi kesan yang Maria hadapi sehinggalah akhirnya Maria terpaksa memilih jalan pelacuran. Jadi suka untuk saya ingatkan yang novel ini ditulis pada tahun 1940 di mana pada zaman itu wanita tidak lagi berkejaya dan seperti mana wanita-wanita moden, mereka tidak menerima pendidikan secara formal, mereka tidak digalakkan untuk menerima pendidikan bahkannya, dan wanita pada situ memang secara stigmanya tempat mereka hanyalah di dapur. Berbanding dengan wanita pada zaman moden ini di mana kita lebih maju dan lebih progresif, di mana wanita berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan orang lelaki. Jadi memang disebabkan semua segenap sisi Maria dinafikan peluangnya untuk meneruskan kehidupan, apalagi pilihan yang Maria ada selain daripada untuk memilih jalan pelacuran untuk meneruskan hidup dia. Baik. Jadi saya memang sengaja tak nak cerita secara penuh sebab saya tak nak bagi anda semua spoiler. Jadi kalau anda semua tahu apa pengakhiran cerita, tak best lah kan bila nak baca buku nanti. Jadi pengajaran dia, Sofian ni adalah anak hasil anak darah daging Maria dengan suami dia, Sofian. Jadi dalam cerita ini, Sofian walaupun dia adalah seorang yang datang daripada keluarga yang broken, keluarga yang berantakan, ibu bapa bercerai, daripada keluarga yang susah dan sebagainya, tapi Sofian tetap berjaya untuk menjadi peguam di akhirnya. Dan apa relevannya Sofian sebagai peguam ini dalam cerita Terusik ni, anda kena baca sendiri. Dia memang satu cerita yang penting, anda kena baca. Seterusnya adalah peranan sahabat yang tak bermuka-muka dan nasihat kita untuk terus berjaya. Dalam cerita ini ada seorang watak yang menasihatkan suami Maria. Dan memang sahabat ni dia memang jenis yang tak bermuka-muka, jenis yang bila cakap dia memang cakap tegur direct. Dan memang watak sahabat yang seperti itu penting dalam hidup kita sebab bila mana kita melihat cermin, apa yang kita nampak hanyalah diri kita, tapi mungkin ada sisi lain yang kita tak nampak. Dan dari situlah kita memerlukan seorang sahabat untuk menegur kita ke arah jalan yang lebih baik. Dan yang terakhir ni adalah Hamka bertulis tentang di mana institusi keluargaan ni, ibu dan ayah, suami dan isteri adalah seperti sepasang sayap. Burung tak akan boleh terbang kalau ada satu sayap yang cedera ataupun luka, dan dia akan kekal di tanah, dia tak boleh terbang ke udara. Seperti itulah suami dan isteri perlu saling bantu-bantu untuk membenarkan bahtera ini berjalan dengan lancar dalam sebuah institusi keluarga. Jadi itu adalah novel Terusik. Dan seperti anda lihat, ada persamaan antara Terusik dan Margareta Gauta di mana kedua-dua watak utama dalam cerita ini adalah seorang pelacur. Dan pelacur ni, mengapa mereka menjadi pelacur? Hanya ada satu sebab. Sebab mereka terdesak untuk teruskan hidup dan orang-orang di sekeliling mereka langsung tak membantu kedua-dua pelacur ini untuk hidup. Ada soalan ke? Saya dengar suara. Okey, rasanya mungkin sekadar sebab tutup. Dia baru masuk. Okey, tak apa. Okey. Seterusnya adalah novel Tuan Director. Okey. Novel Tuan Director ni dia bukannya director filem,
tapi director dalam novel ini adalah tentang CEO, Chief Executive Officer, bos besar dalam sebuah syarikat. Jadi ceritanya dalam Tuan Director ni ialah ia bercerita tentang Jazuli, seorang pemuda Banjar yang mencuba untuk berniaga di Surabaya. Surabaya ni terletak di Kepulauan Jawa jugalah. Kepulauan Jawa ni adalah pulau yang terletak di tengah-tengah Indonesia. Jadi memang dia macam Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur jadi pusat ekonomi, pusat antarabangsa sebagainya, seperti itulah Pulau Jawa yang ada Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan sebagainya. Jadi Jazuli ini dia mencuba-cuba nasib dalam perniagaan bisnes emas dan intan permata, dan akhirnya dia berjaya. Bisnes dia berkembang, orang mengenali Jazuli dan membeli emas yang beliau jual, dan akhirnya kekayaan ini menyebabkan Jazuli menjadi seorang yang sombong dan alpa dengan kehidupannya, sebab hidupnya sudah dikelilingi dengan duit, dengan kekayaan, dengan pangkat, dengan kata-kata pujian daripada orang sekelilingnya. Seperti saya katakan tadi, hidup Jazuli ini memang sempurna. Kawan ada, duit ada, kehidupannya diangkat, dia dihormati. Jadi kehidupannya hanyalah dipenuhi dengan puja dan puji daripada orang sekeliling dia. Okay. Ada satu lagi watak dalam Tuan Director ini yang dia bernama Pak Yasin. Pak Yasin ni adalah seorang lelaki tua yang mempunyai tanah, dan tanah ni itu disewakan dengan kadar yang murah kepada kuli-kuli, orang-orang marhain, penjajah-penjajah yang menjual bakso-bakso, yang menjual sekadar untuk hidup. Bukannya mereka dapat untung pun daripada hasil jualan mereka, tapi mereka sekadar menjual, terdapat duit untuk meneruskan hidup pada esok harinya. Tak dapat pun nak buat simpanan untuk seminggu akan datang atau sebulan akan datang. Baik, jadi cerita ni ialah Tuan Director ni adalah tentang kerakusan Jazuli sebagai seorang director yang nak mengembangkan bisnes intan permata dan emas ni itu untuk membeli tanah yang dimiliki oleh Pak Yasin. Jadi di sepanjang usaha Jazuli nak mempengaruhi Pak Yasin supaya supaya menjual tanah ni itu kepada Jazuli, dia selalu menghantar utusan kepada Pak Yasin. Dan banyaklah benda-benda yang dia buat. Dia hantar makanan, dia bagi duit, dia bagi hadiah. Tapi memang Pak Yasin langsung tak termakan dengan percubaan-percubaan Jazuli untuk memberi rasuah kepada Pak Yasin, dan ditolak dengan baik. Jadi sepertinya jadi memang ada dua watak yang kontra dalam Tuan Director ni. Di satu sisi kita ada Tuan Jazuli, seorang yang sangat kaya raya, kaya harta, kaya dunia. Di satu sisi lagi kita ada Pak Yasin. Dia tak adalah kaya sangat, biasa-biasa dia, sebab dia charge, dia guna tanah pun disewakan pun dengan kadar yang tak banyak. Jadi tak banyak duit dibandingkan dengan dengan Tuan Jazuli. Tapi Pak Yasin ni dia kaya dengan budi, kaya dengan ihsan, kaya dengan empati pada orang di sekeliling dia. Jadi ada watak ketiga pula yang dia bernama Fauzi. Fauzi ni dia pernah kerja dengan Tuan Director sebagai pengurus hotel. Tapi nak jadikan cerita, ada berlaku pertelingkahan, ada berlaku konflik di antara Fauzi dengan Tuan Director yang menyebabkan akhirnya Fauzi dipecat oleh Tuan Director. Jadi Fauzi sewaktu dia tengah terumbang-ambing hidup dia, dah hilang kerja sebagainya, dia terjumpa dengan Pak Yasin. Jadi dia bergurulah dengan Pak Yasin sebagai anak didik dia lah untuk belajar tentang maksud-maksud kehidupan, tentang falsafah kehidupan, tentang bagaimana untuk menjadi seorang manusia yang lebih manusiawi, yang lebih empati kepada orang sekeliling dia. Jadi ini antara petikan yang saya ambil di dalam novel Tuan Director ini. Tindasan majikan kepada buruh. Buruh hanyalah sebagai alat perkakas untuk mengkayakan majikan. Dan majikan memandang buruh ni tidak ada harga kecuali untuk menambah kekayaannya. Tak kecil hati bapa keadaan itu kalau terjadi di tanah lain. Tetapi kecil hati bapa kalau terjadi di tanah yang dikongkong keislaman ini. Saya tak pasti kalau anda semua pernah terbaca satu meme ataupun tweet, saya tak pasti. Tapi maksud dia dalam bahasa Inggeris, tapi maksud dia lebih kurang kinilah. Yang kalau anda bekerja separuh mati pun di sebuah syarikat, kalau keesokan harinya anda meletakkan jawatan, bos anda tak peduli pun. Sebab di akhirnya bos anda hanya akan menggantikan anda dengan orang lain. Itu kata-kata yang saya baca. Jadi seperti itulah bagaimana dunia korporat ataupun dunia kapitalis ini berlaku. Di mana kalau anda bukannya berada di atas hierarki tertinggi, di apex of the hierarchy, anda ni hanyalah anak-anak ikan yang kecil, di mana kewujudan anda itu tak penting pun di mata predator atau pemangsa di atas ini. Anda hanya boleh digantikan dengan orang lain dengan semudah memetik jari macam ni je.
Jadi itulah pengajaran yang diberi oleh Hamka dalam Tuan Director ini. Saya tak nak ceritanya menarik, tapi saya tak nak spoilkan juga. Saya tak nak spoilkan supaya anda sendiri boleh menikmati keterujaan membaca Tuan Director ini. Tapi pengajaran besar ni dalam Tuan Director ialah tentang harta ini adalah mainan dunia. Sebab kalau anda kaya sebanyak mana pun dan anda tidak menggunakan kekayaan itu untuk membantu orang lain sebagai saham akhirat, akhirnya bila anda meninggal dunia, anda tak dapat bawa pun rumah besar tu, kereta besar ataupun segala pangkat dan puji yang anda ada tu ke dalam kubur. Memang apa yang anda akan persembahkan di hadapan Tuhan nanti adalah amal ibadat anda. Jadi kesimpulannya ialah gunakanlah kekayaan yang kita ada itu untuk membantu orang lain pula. Sebarkan kebaikan itu pada orang lain. Dan memang tak akan luak pun harta anda kalau anda gunakan harta itu untuk bantu orang lain. Bahkan semakin bertambah-tambah berkat rezeki yang anda dapat itu. Itu novel ketiga. Alamak, macam laju sangat ni. Saya difahamkan yang sesi ini sebenarnya sampai pukul 10. Sekarang baru pukul 9 tepat. 10.30. Okey, tak apa. Mungkin kita boleh buka untuk sesi soalan nanti sebab kita dah nak masuk ke buku yang terakhir pula. Okey, sebelum 3 buku yang saya ceritakan ni adalah karya fiksyen, novel. Tapi untuk buku yang keempat dan kelima ini saya sekalikan terus. Ia adalah sebuah karya bukan fiksyen. Di mana karya ini adalah sebuah travelog yang ditulis oleh Hamka. Namanya ialah 4 bulan di Amerika, jilid 1 dan jilid 2. Travelog 4 bulan di Amerika ni adalah sebuah travelog yang ditulis oleh Hamka. Hamka sewaktu beliau menjadi dia bekerja di Kementerian Agama Islam di Republik Indonesia tahun 1950-an macam tu. Hamka ada menerima jemputan daripada kerajaan Amerika Syarikat untuk datang sebagai pelawat di Amerika. Bukannya untuk seminggu, bukan untuk 2 minggu, tapi untuk 4 bulan. Panjang 4 bulan tu. Hampir suku tahun. Jadi sepanjang perjalanan Hamka ke Amerika Syarikat ini, dan memang Hamka sendiri adalah seorang ulama yang berkarya, yang selalu menulis, maka terhasillah 4 bulan di Amerika. Dan buku ini dibahagikan kepada 2 jilid. Jilid pertama ini pandangan sepintas lalu. Macam bila Hamka pergi ke New York, ke Washington DC, ke Colorado, Utah dan sebagainya, Hamka sekadar mengatakan macam mana keadaan di negeri itu, macam mana bentuk-bentuk bangunan dia, seperti mana orang-orang di sana, bagaimana budaya di sana dan sebagainya. Dan jilid kedua baru Hamka bercerita tentang situasi refleksi Hamka kepada negeri-negeri tersebut dengan lebih mendalam. Perbandingan dan tinjauannya, kelebihan orang di Amerika berbanding orang Indonesia. Dan dalam buku kedua juga Hamka tuliskan tentang pengharapan Indonesia pada masa hadapan apabila melihat kemajuan negeri orang, iaitu USA. Baik, ada beberapa cerita menarik yang diceritakan oleh Hamka. Saya lebih suka membaca jilid yang pertama berbanding jilid kedua sebab saya adalah seorang yang lebih cenderung untuk membaca karya fiksyen yang bercerita berbanding dengan jilid kedua ini. Dia lebih bentuk pada esei, artikel yang lebih formal, yang lebih macam nak kata, yang lebih yang Hamka tidak bercerita tapi dia bersyarah. Itu beza dia. Jadi dalam jilid pertama ni Hamka ada bercerita tentang Hollywood. Hollywood ni Hamka katakan ni sebagai sebuah khayal duniawi. Jadi ini saya bacakan secara verbatim, petikan kata-kata dalam jilid 4 bulan Amerika. Hollywood telah demikian besar pengaruhnya dalam khayal kerana filem-filemnya. Dan ahli-ahli filem bermula dari pembuat, perancang, penerbit, pengarang sampai kepada bintang filemnya berfikir siang dan malam bagaimanakah cara ini supaya segala golongan, segala bangsa dan segala tingkat umur dapat menonton filem dan dapat diikat terus-menerus dengan khayal Hollywood. Jadi apabila diumumkan ada satu filem baru, maka berbondong-bondonglah anak muda kita seakan hilang akal mahu menonton filem-filem tersebut. Jadi seperti kalau kita tengok memang seperti itulah dunia kita sekarang. Bahkan akses kita kepada filem sekarang lagi mudah kalau dibandingkan pada tahun 1950, 70 tahun yang lalu. Kita ada Netflix, kita ada View, kita ada Kiss Anime dan sebagainya. Kemudian nak jadikan cerita pula, hari ni adalah hari pertama segala wayang-wayang di Malaysia dibuka setelah lama PKP kan. Jadi memang kita tak nafikan yang benar filem ada kebaikan-kebaikannya, banyak perkara yang kita boleh belajar dari filem. Tetapi filem juga adalah sebuah medium yang membuatkan kita berkhayal, yang membuatkan kita terpisah secara sekejap daripada dunia realiti yang sebenar.
Jadi saya suka nak gunakan analogi filem ni sebagai sebilah pisau. Pisau ni kalau kita gunakan secara betul, dia dapat membantu kita untuk potong daging, potong sayur, untuk buat tolong kita masak. Tapi kalau kita gunakan secara salah, ia juga boleh menjadi sebuah alat membunuh yang digunakan untuk menikam, untuk menghiris ataupun untuk menceritakan orang lain. Jadi seperti itulah filem. Ia bergantung pada bagaimana kita nak memanfaatkan filem itu untuk kebaikan diri kita. Kalau kita pilih filem-filem yang saya mengaku saya pun menonton juga filem-filem seperti K-drama ataupun anime dan sebagainya, tapi bagaimana kita memilih dan membahagikan masa itu supaya menonton itu dapat dimanfaatkan sebagai nilai-nilai yang membantu dalam hidup kita dan kita tidak terlalu terleka sehingga menyebabkan contoh 24 jam lah kita habiskan masa untuk menonton filem. Itu adalah cara yang sangat salah untuk berhibur. Okay, dalam jilid 1 juga Hamka ada bercerita tentang Father Divine. Father Divine ni adalah dia adalah seorang ketua dalam sebuah kultus ataupun cult yang wujud di Amerika tahun itu. Jadi Hamka ada bercerita yang Father Divine ni adalah seorang Negro, African American. Dan diceritakan bahawa Negro ini, Father Divine ini adalah orang yang rambut dia dicukur habis dan dah memang tak ada kerinting dia. Itu pandangan Hamka lah, sebab memang kita tahu yang orang-orang Negro ini memang keadaan fizikal mereka kulitnya gelap dan kemudian rambut mereka kerinting. Itu sekadar pandangan Hamka, tidak bermaksud untuk resis dalam petikan ini, tapi ini hanya sekadar pandangan Hamka. Dia menyatakan seperti mana yang beliau lihat pada zaman itu. Memang itulah apa kita lihat pada zaman sekarang. Jadi dia kata, saya perhatikan di sekeliling Father Divine itu ada ramai perempuan-perempuan yang sangat cantik, dan yang duduk sebelah kiri Father Divine adalah wanita yang paling cantik, yang paling manis, dan itulah dia beri namanya Mother, iaitu isteri beliau. Jadi kita dapat lihatlah yang memang zaman itu Father Divine ni dia ada kultus yang sangat besar, dan mereka dianggap sebagai ibu dan bapa pada pengikut-pengikut mereka. Ada satu dialog yang berlaku antara Hamka dengan Father Divine. Saya akan bacakan secara verbatim. Saya minta maaf sebab dia punya tulisan dia agak kecil. Seterusnya berlaku dialog antara Hamka dan Father Divine. Kami bertanya, sudah berapa tahun Father memulakan seruan damai yang amat penting ini? Saya tidak diikat oleh tahun. Oh ya, maaf, kata saya, Hamka. Sudah pernahkah bapa melawat negeri-negeri yang banyak pengikut bapa itu, sebagaimana Eropah atau Australia? Oh, saya tidak terikat di satu tempat. Walaupun saya belum pernah ke sana, tapi saya sudah ada di sana. Oh ya, maaf, kata kami. Dia pun tersenyum dan wanita-wanita itu pun tersenyum. Setelah membincang dan merasa cukup untuk mengetahui, kami pun meminta diri. Harap Tuan sudi menunggu sebentar, katanya pula. Lalu Father Divine pun berdiri dan keluar sebentar. Sedang dia keluar itu, isterinya pun berkata, kami percaya bahawa dia adalah Tuhan. Jelmaan daripada Tuhan Christ, Jesus Christ, tanyaku? Bukan. Jelmaan dari bapanya Jesus Christ. Atau Hamka kata tobat, kataku dalam hati. Nak menunjukkan Hamka nak berlawak dalam petikan ini, nak menunjukkan bahawa orang yang memang bila akalnya itu sudah ditutup segala segenap deria dia memang dah tak boleh nak terima logik dah. Padahal tak logik. Orang yang mengaku bahawa dia ada dekat Amerika, tapi dia juga mengaku yang dia ada dekat Australia dan Eropah. Memang tak logik. Tapi itulah, kalau seseorang yang sudah termakan dengan dakwah-dakwah yang aneh-aneh ni, dan mereka sendiri dah menutup deria mereka untuk menerima logik dan juga hujah daripada orang lain. Jadi pengajarannya dalam jilid pertama dan jilid kedua ni, Hamka dia nak menyuruh kita supaya bila kita pergi ke tempat orang, bila kita pergi ke tempat lain, bila kita keluar daripada kampung halaman kita, orang dahulu bila mereka pergi ke tempat yang menarik, mereka perhatikan dan kaji betul-betul negeri itu dan diambil apa yang baik untuk dibawa pulang dan dapat dibuat buku pula perjalanan mereka itu untuk tatapan orang yang tidak pernah ke sana. Tapi orang sekarang apabila pergi ke tempat-tempat yang menarik, hanya gambar dan nama tempat saja yang kita dapat daripada mereka. Sekadar boleh melihat suasana, tapi tidak dapat belajar daripada apa yang telah dihabiskan wang itu. Apabila ditanya, apa yang kamu dapat dari perjalanan ini? Entah, saya pun tak tahu. Saya nak ingatkan yang petikan ini ditulis oleh Hamka pada tahun 1952. Dan saya nak tanya pada rakan-rakan sekalian, adakah kata-kata ini masih berlaku hingga sekarang atau tidak? Jawapannya ya. Macam kalau kita tengok, berapa ramai antara kita yang sudah pergi ke Eropah, ke Amerika, pergi ke luar negara,
bahkan kalau kita duduk Selangor, kita dah pernah pergi Terengganu, Kelantan sebagainya. Tapi apa hasil yang kita dapat daripada perjalanan kita ke sana itu? Selain daripada gambar-gambar dan juga caption di Instagram. Itu saja. Adakah anda berjaya menghasilkan buku yang memberi refleksi untuk bagaimana kita nak memperbaiki kehidupan kita? Apakah perbandingan hidup kita di kampung halaman dengan orang di sana? Amat jarang benda itu berlaku. Jadi mungkin kita boleh ambil teguran dan kata-kata Hamka ini sebagai satu untuk cabaran untuk diri kita bila mana kita pergi ke luar negara ataupun kita pergi melawat di tempat yang lain. Tak semestinya kita kena tulis sebuah buku, tapi sekurang-kurangnya dalam kalau anda menulis status di Facebook ataupun anda tweet di Twitter ataupun di Instagram, sekurang-kurangnya tulislah perkara yang bermanfaat tentang tempat itu yang boleh kita jadikan sebagai perbandingan di tempat kita. Contohnya kalau contohnya saya pernah pergi Indonesia. Kalau pergi Indonesia, kita tahu yang budaya penterjemahan buku di sana sangat kencang, sangat giat, sangat banyak. Contohnya kalau buku itu sudah diterbitkan tahun bulan Mac 2021, anda sudah boleh dapatkan terjemahan buku Indonesia, buku tersebut pada bulan April atau bulan Mei 2021. Penterjemahan di sana berlaku dengan sangat pantas. Bila buku itu sudah diterbitkan di Amerika ataupun di England dalam bahasa Inggeris, anda sudah boleh jangkakan yang buku yang sama sudah diterbitkan di Indonesia 2 atau 3 bulan kemudiannya. Kalau anda tak percaya, anda boleh lihat sendiri di laman di sana, terutamanya Gramedia. Anda lihatlah sendiri betapa banyaknya buku-buku luar negara sudah diterjemahkan di sana. Berbanding dengan Malaysia, kita tidak nafikan yang memang Malaysia dulunya di bawah DBP, di bawah Dewan Bahasa dan Pustaka, mereka ada sebuah jabatan penterjemahan dan memang banyak karya-karya luar negara yang diterjemahkan. Dan di pustakaan peribadi saya seperti yang anda lihat di belakang ini, saya pun ada koleksi-koleksi buku zaman itu. Tapi itu zaman 80-an, zaman 70-an. Tapi di BP pada zaman sekarang ini, kita tengok tak ada pun buku-buku terjemahan yang diterjemahkan pada bahasa Malaysia. Dan kerja itu sudah diberikan kepada ITBM, Institut Terjemahan Buku Malaysia. Tapi ITBM pun kita tengok dah tak banyak karya-karya yang diterbitkan. Jadi yang saya lihat sekarang, yang mengambil tugas untuk menterjemahkan buku-buku luar negara kepada bahasa Malaysia supaya menjadi accessible, menjadi mudah untuk rakyat kita membaca dalam bahasa kebangsaan kita, antaranya fiksi. Fiksi pernah di bawah Imprint Fiksi Novo pernah menterjemahkan karya-karya fiksyen seperti Stephen King, Haruki Murakami, John Green dan sebagainya. Kemudian baru-baru ini ada sebuah penerbit mandiri, penerbit independen yang bernama Bibliopress. Dan Bibliopress ini dipimpin oleh seorang jejaka India, bukan Melayu, India. Nama dia Kridarin Jayakumar. Anda boleh lihat di Twitter ataupun di Instagram ataupun di page Facebook Bibliopress ini, The Bibliophile. Beliau sudah menterjemahkan buku Paulo Coelho, The Alchemist. Jadi terjemahan ini dari ahli alkimia. Kemudian beliau juga ada menterjemahkan buku Sun Tzu, The Art of War. Dan baru-baru ni dia juga ada menterjemahkan buku Pahlawan Cahaya, Paulo Coelho. Jadi itulah yang menyebabkan apa bezanya Indonesia dengan Malaysia ini. Di Indonesia, kerja-kerja penterjemahan itu dia beri dana, dia beri sokongan oleh kerajaan di sana. Mereka ada duit, mereka ada tapak untuk mereka berpijak untuk melakukan penterjemahan itu. Berbanding di Malaysia, usaha itu dipandang sepi sebab mungkin bagi pandangan orang-orang atas ini, kerja-kerja penterjemahan ini tidak mendatangkan hasil timbal balik yang menguntungkan. Sebab kita semua perlu mengakui fakta ini walaupun berat, walaupun pedas, tapi industri buku di negara kita masih lagi kecil. Dia masih lagi berpusing di orang-orang yang itu saja, di orang-orang yang sama saja. Jadi tugas rakan-rakan sekalian lah, inilah tugas kita semua supaya kita dapat membudayakan budaya membaca buku. Jadi pada sewaktu Dr. Mazli Malik menjadi Menteri Pendidikan dahulu, beliau ada melancarkan satu gelombang yang dinamakan Malaysia Membaca. #Malaysia Membaca. Dan memang gelombang itu disambut baik oleh segenap lapisan masyarakat Malaysia. Sampailah sekarang saya perasan hashtag itu masih lagi digunakan dalam perkongsian oleh rakan-rakan pencinta buku di Malaysia, sama ada di Instagram atau di Facebook ataupun di Twitter. Kalau mereka berkongsi tentang quote dalam buku yang mereka baca atau mereka bercerita tentang challenge, reading challenge ataupun gambar kulit buku yang mereka kongsikan yang mereka sudah baca, mereka akan gunakan hashtag Malaysia Membaca itu. Menunjukkan betapa berimpaknya gelombang yang digagaskan oleh Dr. Mazli Malik ini untuk membudayakan budaya membaca di kalangan rakyat Malaysia.
Dan itulah rasanya ini adalah slide terakhir saya untuk malam ini bagi Hamka. Jadi dalam masa yang berbaki ini mungkin kita boleh berbincang ataupun anda nak tanyakan soalan dan sebagainya. Sampai Iman, 10. Silakan. InsyaAllah aku mula dulu kot. Uh, Sila. okay, berdasarkan apa yang mostly ialah melihat kepada perbincangan kau, aku dapat melihat lah mostly kau menceritakan secara ringkas. Jadi okay lah, mengikuti tema kita iaitu kemanusiaan. Bila kita go through setiap buku-buku ni, bila kita nak cakap pasal perasaan ni kan, pasal kemanusiaan ni dia adalah satu bentuk, satu entiti yang di mana kalau kita nak faham dia ni, dia susah nak difahami melainkan melalui perasaan. Jadi kau lah selaku seorang yang aku kenal lah, memang pembaca tegar. Jadi berdasarkan pengalaman peribadi kau, apa perasaan-perasaan yang kau berjaya dapat daripada pembacaan buku-buku yang kau bentang hari ni? Sajalah nak minta share lah pengalaman-pengalaman perasaan sedih tu. Okay, orang selalu kata yang jawapan soalan peperiksaan yang ada pilihan jawapan A, B, C, D adalah susah. Tapi bagi saya sebenarnya soalan yang diberi soalan dan jawapannya adalah jawapan yang bersifat open ending ni lagi susah sebenarnya, sebab dia tak ada jawapan yang spesifik, yang tepat untuk tahu sama ada jawapan itu betul atau tidak. Tapi mungkin sebab ini pun macam Kashful kata tadi, ini sekadar borak-borak santai-santai saja. Dia bukannya perbincangan ilmiah yang formal dan sebagainya. Jadi mungkin saya boleh jawab, saya kongsikan begitu sajalah. Okey, untuk menjawab soalan Kash tadi, sebenarnya saya memang betul-betul into Hamka sewaktu saya belajar di Darul Quran dulu, di Persediaan DQ tahun 2014-2015, Persediaan Tahfiz tahun setengah. Zaman tu memang zaman-zaman nama Hamka baru meletup sebabkan ada filem Tenggelam dengan Kafar Beach, lepas tu Jejak Tarbiyah pula. Memang waktu baru nak up, Puan Sa'diah ada membawa banyak karya-karya Indonesia yang diterbitkan oleh Pustaka Dini waktu tu dan dijual di Facebook beliau. Jadi memang nama Hamka tahun 2014-2015 memang hot lah, memang sangat tinggi. Okay, bila tanya apa perasaan saya tentang kemanusiaan apabila baca karya-karya Hamka, okay, saya tak nafikan yang saya adalah penggemar fiksyen. Saya bukan yang penggemar bacaan-bacaan bukan fiksyen. Jadi sumber kebahagiaan hidup saya adalah dengan membaca cerita. Membaca cerita-cerita, tak sama cerita itu cerita berdasarkan kisah sebenar ataupun cerita khayalan, cerita rekaan, cerita fiksyen. Dan saya banyak belajar adat budaya Minangkabau yang asing daripada saya seorang anak muda yang hidup di Selangor. Bila dibandingkan dengan adat Minangkabau yang sangat kaya raya dengan segala tata susilanya, segala pantang larangnya, melalui novel, bukannya melalui artikel ataupun esei ataupun jurnal. Tapi saya tahu daripada novel Hamka, daripada Tenggelam dengan Kafar Beach, daripada Di Bawah Lindungan Kaabah, daripada Terusir dan sebagainya. Nak menunjukkan bahawa sebenarnya karya-karya fiksyen tidak patut ada stigma yang contohnya, alam kau ni asyik baca novel je, bila masa ni kau nak belajar, bila masa ni kau nak fokus akademik. Jawapan saya tidak. Itu adalah satu komen yang sangat salah. Sebab dengan fiksyen pun anda boleh belajar banyak perkara. Contohnya baru-baru ini saya ada baca sebuah novel The Good Son daripada Yu Jong-jong, penulis Korea. Dalam novel ini watak utamanya pada satu hari beliau terbangun, dan bila beliau terbangun tu badannya dilumuri dengan darah. Di sekeliling, di kiri kanan atas bawah bilik itu semua ada darah. Dan beliau bangun dalam keadaan lupa ingatan. Bangun dia macam, kenapa tiba aku berdarah ni kan? Dan novel itulah berkenaan seorang yang menghadapi sakit, menghadapi isu kesihatan mental. Saya sebagai seorang yang normal, yang memang tak pernah mengalami sebarang isu-isu kesihatan mental, saya dapat belajar tentang bagaimana perasaan dan bagaimana kesusahan orang yang memang melalui
kesusahan-kesusahan kesihatan mental ini melalui pembacaan karya-karya fiksyen. Tapi untuk orang yang tidak membaca, mereka tidak tahu yang isu kesihatan mental ini sebenarnya dia bukanlah isu yang macam mana nak kata, ia bukanlah bila mana seorang itu ada isu kesihatan mental, kita nak katakan dia sebagai orang yang tak ada iman, orang yang tidak ada agama, orang yang fikir hanya nak bunuh diri saja. Salah benda tu. Sebab anda tidak merasai sendiri bila mana betapa gelapnya kehidupan anda, betapa terhimpitnya perasaan anda bila mana anda menghadapi isu kesihatan mental itu. Isu kesihatan mental ini, seperti anda lihat dalam trend penerbitan buku fiksyen zaman sekarang ini, memang sudah menjadi satu isu yang tidak lagi menjadi tabu, yang tidak lagi takut untuk dibincangkan. Bahkan dia sudah menjadi tema-tema utama dalam karya-karya fiksyen. Yang menunjukkan bahawa mereka adalah golongan yang memang benar-benar wujud dan kita perlu mengakui kewujudan mereka di sekeliling kita, dan kita sebagai orang yang ada kelebihan, ada kesihatan, ada kemampuan, kena tolong mereka dengan bagi kata-kata semangat, dengan memahami keadaan mereka dan sebagainya. Jadi saya tak pasti sama ada soalan itu menjawab soalan Kashful atau tidak, tapi seperti itulah jawapan saya. Thank you Kashful. Okay, ada minit lagi ni. Saya tak tahu nak goreng apa lagi, ada 40 minit lagi. Okay, Assalamualaikum Brother Iman. Ya, salam. Saya nak tanya pasal buku Tuan Director tadi kan. Okay. Kan diceritakan tentang pengajarannya kat situ adalah harta tu sekadar ni kan, sekadar mainan dunia, disebabkan watak utama tu, Tuan Director tu, dia menyalahgunakanlah posisi dia, betul? Sebab yelah, dia disebabkan harta dia menjadi tamak kan. So saya nak tanyalah, dan saya pastilah Brother Iman Daniel ni banyak luas pengetahuannya. So seperti yang kita tahu, zaman Rasulullah dulu, zaman-zaman sahabat kan, Rasulullah dia sangatlah menggalakkan perniagaan. Tapi apakah yang membezakan watak-watak utama dalam Tuan Director tu dengan zaman-zaman Rasulullah dulu? Apa bezanya tentang pangkat dan yalah birokrasi macam hierarki dia kat situ. Boleh tak ulas benda tu? Okey, seperti mana kesimpulan saya pada bahagian akhir perkongsian saya berkenaan dengan Tuan Director tadi, benar saya dikatakan yang Hamka ada mengatakan bahawa harta adalah sekadar mainan dunia, yang di mana anda tak boleh pun bawa harta anda ke kubur sekali dengan anda. Anda tak boleh nak bawa kereta anda punya PS5 ke, anda punya iPhone Pro Max sebagainya ke dalam kubur anda. Tapi saya juga ada katakan dalam saya punya kesimpulan bahawa harta itu boleh menyebabkan anda boleh dilaporkan untuk memperbanyakkan lagi saham-saham akhirat anda. Dengan cara bagaimana? Dengan cara anda membantu orang lain. Anda bayar zakat, anda gunakan duit tu, anda infakkan atau wakafkan duit anda untuk membina masjid atau untuk memberi kucing-kucing makan, anda bina shelter yang mengumpulkan kucing-kucing jalanan, anjing-anjing jalanan. Dan selagi mana mereka hidup, selagi itulah berterusannya pahala-pahala anda. Dan memang Rasulullah ada galakkan sahabat-sahabat untuk berniaga, seperti mana Abdul Rahman bin Auf, Osman bin Affan. Kita tahu yang mereka ni adalah sahabat yang tergolong dalam sahabat yang kaya. Dan kita juga tahu yang ada satu kisah di mana Osman bin Affan, saya tak maafkan saya kalau saya salah sebut nama, tapi Osman bin Affan ada membeli sebuah telaga daripada seorang Yahudi, dan Yahudi itu menjual dengan harga yang sangat macam kita katalah dijual dengan harga Yahudi, harga yang sangat mahal, sebab dia memang sengaja nak kena-kenakan Osman bin Affan. Tapi Osman bin Affan beli saja, dan beliau wakafkan air telaga itu untuk kegunaan orang ramai, bukan untuk kegunaan orang Islam sahaja. Sebab itu Rasulullah galakkan untuk kita kaya, tapi kaya itu janganlah kaya yang tak beragama, tapi pastikan kita kaya dengan beriman. Dengan cara bagaimana kita gunakan kekayaan kita itu, pertama sekali kita gunakan untuk senangkan hidup ahli keluarga kita. Kalau anda ada isteri atau ada anak, untuk isteri dengan anak anda dulu, kemudian kepada ibu bapa anda, dan kemudian apabila segala keperluan-keperluan asas keluarga utama anda sudah dipenuhi, bantu gunakan kekayaan itu untuk tolong keluarga-keluarga lain pula. Kalau yang lepas keluarga, tolong jiran anda pula. Itu keutamanya, dan memang Rasulullah ada menggalakkan kita untuk membantu jiran-jiran, untuk kita cakna tentang kehidupan jiran-jiran kita. Lepas jiran, masyarakat taman perumahan anda, sekeliling anda, dan kemudian di peringkat negara, di peringkat daerah sebagainya, begitulah. Jadi memang saya tak nafikan, memang benar kata-kata saudara tadi, brothers tadi, memang Rasulullah memang ada galakkan kita untuk jadi kaya, tapi kaya bagaimana? Kaya yang beragama.
Dan bezanya dengan Tuan Jazuli dalam Tuan Director ni ialah beliau gunakan kekayaan itu untuk menindas orang lain. Macam yang tadi, dia dah ada tanah, dia dah kaya, cukup kaya, dah ada lot tanah kedai emas dia, dah ada hotel pula tu. Tapi dia nak gunakan pula, nak kembangkan lagi dia punya bisnes dengan cara apa? Dengan cara yang tidak berkemanusiaan. Dengan dia nak membeli tanah yang sudah menjadi hub atau menjadi pusat kepada penjajah-penjajah marhain yang menjual benda-benda kecil-kecil ni, yang hidup sekadar untuk hidup saja, memang cukup-cukup makan dia hidup, itu pun dia nak beli juga. Itu beza dia antara Tuan Jazuli dengan sahabat Rasulullah pada zaman dahulu. Jadi itu jawapan saya kepada Brother Amir Farhan. Terima kasih. Aku rasa Iman. Ada Jaya, ada lagi satu point yang macam tak ni lagi lah. Beza cara kapitalisme dalam buku Tuan Director tu dengan cara sahabat-sahabat atau cara Islam lah, cara Islam menyusun birokrasi tu macam mana yang sepatutnya. Boleh tak ulas? Man, aku rasa nak bagi jelas lah. Aku rasa yang ni pun aku rasa kau lupa kot nak ceritakan. Aku rasa lebih baik kau cerita tentang konflik yang kau bawakan dalam novel tu. Like macam Tuan Director, konflik sebenar pasal kapitalis, pasal konsep kapitalis tu yang Tuan Jazuli amalkan, ataupun yang Pak Yasin, apa yang Pak Yasin macam kalau kita tengok macam Tuan Jazuli dengan Pak Yasin. Memang sebenarnya Pak Yasin dia bukan miskin, dia kaya. Dia ada tanah, dia boleh bagi orang sewa tanah dia, which is dia kaya. Tapi Tuan Jazuli ni macam Iman pun bagi tahu kan, Jazuli ni pula dia kaya, tapi kaya dia bukan tolong orang, kaya dia dia nindas orang kan. Tapi aku rasa yang sekarang tak jelas ni konflik yang berlaku dalam cerita ni sebenarnya. Konflik di antara apa kan. Boleh ke Iman? Boleh ke? Okey, alamak macam ni Sebab kalau ikutkan jelas, Pak Yasin bukan orang miskin. Dia cerita dia sekarang dia bukan cerita pasal kaya versus dengan miskin semata-mata. Dia sekarang ada dua orang kaya. Kan? Betul? Ada dua orang kaya. Dalam cerita Tuan Director ni sebenarnya ada dua orang kaya. Okay, saya pun tak dapat nak terangkan lagi sebab nak cakap macam mana lagi Okay, betul. Memang ceritanya Tuan Director ni adalah tentang pertembungan antara bagaimana dua orang yang berharta menguruskan harta mereka. Di satu sisi orang Tuan Director Jazuli ni adalah orang yang berharta tapi tidak beragama. Dia menggunakan hartanya untuk menindas orang lain. Di satu sisi yang lain kita ada Pak Yasin, orang yang berharta juga. Walaupun tidaklah sekaya Jazuli, tapi dengan sedikit kekayaan dan kesenangan yang beliau ada itu, Pak Yasin gunakan untuk membantu orang lain. Jadi kayanya Pak Yasin adalah kaya yang beragama. Saya rasa itu konflik yang jelas dalam novel Tuan Director dan tiada lagi kekeliruan yang perlu saya jelaskan pun dalam sesi kita pada hari ini. Dan saya minta maaf kepada Kashful dan juga Brother Amir, saya tak dapat benar-benar menangkap soalan kalian berdua sebenarnya. Okay. Mungkin ada rakan-rakan lain yang ada pandangan lain yang mahu dikongsi berkenaan dengan buku-buku yang telah saya bentangkan sebentar tadi. Kalau anda ada soalan pun boleh utarakan saja dan tak semestinya saya sahaja yang menjawab. Mungkin Kashful boleh menjawab sebab dia pun orang yang membaca juga kan. Dan beliau juga pernah bekerja di Jejak Tarbiyah. Jadi sudah semestinya orang yang bekerja di penerbitan buku lebih arif daripada saya yang sekadar seorang penulis biasa-biasa saja. Tak ada Rasanya yang pasal macam persoalan Ami tu sebab kan macam yalah mungkin ada berlaku salah faham lah tentang konsep kapitalis. Kan konsep kapitalis kan secara kita fahamkan kapitalis ni yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tapi persoalannya sekarang adakah Islam macam para sahabat pun diorang pun mencari kekayaan, tapi betul lah juga kan memang seperti mana konklusi dan Tuan Director pun
Sebenarnya menjadi kaya tu bukan masalah. Dia masalahnya adalah pada soal pengurusan harta tu kan. Macam mana kita bawa harta tu nak ke mana? Adakah ke jalan yang beragama ataupun menolak agama kan? Sebab sebenarnya cerita tuan director ni, ending dia sebenarnya tak adalah nak kata tuan director tu jadi miskin ke apa, tak. Cerita dia tak jatuh kepada macam drama tau. Dia bukan macam drama, selalu kita tengok drama, okey, orang kaya tu jatuh sakit tu dia taubat apa. Tak, cerita tuan director dia bukan berkisahkan tu. Dia punya cerita dia sebenarnya dia nak ceritakan bahawa yang menyebabkan seseorang tu untuk terus kaya dan tidak beragama itu adalah pilihan sendiri, bukan pilihan orang lain. Dan pilihan untuk kaya dan beragama itu adalah pilihan sendiri, bukan dipengaruhi oleh orang lain. Kesombongan Tuan Jazuli itu adalah kesombongan peribadi. Memang dia sombong kerana dia sombong. Tak ada faktor lain. Tak ada faktor lain. Dan itulah yang membezakan dengan Pak Yassin. Pak Yassin memilih jalan untuk bersikap sederhana dan membantu orang ramai. Jadi apa yang nak dikata dalam cerita tuan director ni, Hamka nak mengkritik sebenarnya yang secara jelas lah. Dia nak mengkritik sikap orang yang yalah dia memang kerja nak menindas orang. Dia kerja nak menindas orang. Daripada dia macam mana tak, walaupun masa dia miskin pun dia sebenarnya dia memang dah kaki menindas lah. Sampailah kaya pun. Sebenarnya itu adalah sikap. Dia tak kisah sebenarnya kaya ke miskin. Zalim, orang yang zalim akan tetap zalim. Tak kisah kita miskin, kita kaya. Macam Pak Yassin, macam mana dia ajar kepada Faiz, begitulah. Tak kisahlah kita ni ada, macam Faiz tu dia pernah kerja dengan Tuan Jazuli. Jadi dia pernah merasa macam mana ada kekayaan. Dan Faiz tu sendiri dia merasa bila tiada apa-apa. Dan dengan Pak Yassin lah, dia guru dengan Pak Yassin, dia belajar apa itu sebenarnya erti kekayaan. Jadi secara tak langsung macam itulah. So itu just from yalah berdasarkan apa yang aku faham dan apa yang aku rasa lah dalam pembacaan buku tu. Jadi aku harap menjawab lah kot, insyaAllah. Betul. Jadi yang salah baru dapat klik betul. Jadi yang salah melainkan yang benar-benar belaka. Terima kasih. Dan aku rasa tu agak Iman, aku rasa terlupa juga aku macam terusir dengan Margareta ni, aku rasa kurang jelas jugalah konflik dia. Aku rasa mungkin boleh lagi ke nak ulas ke kan. Macam konflik terusir dengan Margareta ni dia adalah satu konflik yang bagi aku benda ni ganjil lah sebenarnya dalam masyarakat. Dia bukan ganjil, dia okay, kalau kita nak cakap pasal kisah pelacuran ni untuk zaman kita ni mungkin ganjil lah. Kita macam zaman sekarang ni nak kata ganjil, tapi yang nak diberitahu yang macam yang ni berdasarkan perspektif aku membaca terusir lah. Ketika mana kita membaca macam aku baca terusir ni, sebenarnya kisah dia sebenarnya adalah kisah tentang seorang yang dihukum. Seorang yang dihukum dan tidak diadili. Dan dengan hukuman tu telah menyeret dia ke satu lembah yang hina. Jadi dia bermula dengan satu hukuman dan sehinggalah dia terheret ke dalam satu tempat yang hukuman tu tetap kekal. Tapi dia cerita macam mana Hamka membawa satu watak yang baru, iaitu watak anak dia sendiri kan. Yang aku lihat lah dalam cerita ni, macam mana watak Sofian tu membawa harapan kepada Mariah tu. Dan bagi aku itulah sebenarnya titik yang menunjukkan bahawa harapan ni untuk semua orang. Sehina mana pun hukuman yang terletak pada, yalah dalam manusia ni memang kita akan hukum. Kita akan ada label-melabel. Contohnya orang yang dia pernah membunuh orang. Label tu akan melekatkan dia sampai mati. Tetapi apa yang ni aku nampak lah dalam pembacaan aku terhadap terusir ni, tak kisahlah kehinaan apa yang pernah dilakukan, harapan tetap untuk semua. Ini yang aku sajalah tambahkan in case, sebab mungkin aku rasa macam Iman terlepas kan. Jadi terima kasih kerana menambah. Macam Margareta aku tak baca lagi, jadi aku tak boleh nak ulas lah. Jadi itu aku tokok tambah sikit lah, sajalah tokok tambah.
Jadi ada apa lagi, aku rasa boleh buka lagi audien, ramai lagi audien kan. Kita ada 60 orang audien insyaAllah. Kepada yang mendengar, tak semestinya anda perlu bertanya tentang Hamka saja, sebab kita nak tanya soalan pasal buku ataupun secara umum ni pun saya tak kisah saja untuk kita isi masa yang berbaki lagi dalam 20 minit ke 30 minit ini. Saya buka saja kepada anda untuk tanya sebarang soalan. Boleh tanya terus kepada saya, ikut mic ataupun di ruangan chat box. Ada soalan. Ada soalan. Okey, ada yang bertanya. Assalamualaikum. Kita bagi yang audience. Silakan Syakir. Ni mungkin bukan kepada soalan lah kot. Lebih kepada perbincangan lah kot, nak ajak, nak minta pendapat ke nak tengok. Ni pandangan kan. Sebab setiap penulis, biasanya apa yang dia tulis tu berdasarkan dia punya pengalaman dan persekitaran dia kan. Contoh macam kalau kita tengok kan, okey ke sangkut? Okey. Kalau kita tengok macam Hamka sendiri, dia dekat zaman-zaman post independence Indonesia kan, ke dia sebelum independence Indonesia punya kemerdekaan. Selepas. Tapi dalam masa ni lah dia selepas. Dia macam betul-betul selepas kan. Indonesia merdeka 48. Jadi kalau kita tengok konteks, kalau kita tengok konteks cerita dia pun dia banyak masukkan lagi tentang Belanda apa semua. Jadi nak tanya lah kan, sihat ke atau boleh macam elok ke kalau kita hanya bukan taksub lah, kita macam kita baca satu buku daripada satu penulis je. Kita macam aku tak nak baca buku lain ni semua macam mengarut lah apa semua, tak kena kan. Jadi dia nak baca buku Hamka dia tak nak baca buku menulis lain lah. Dia tak nak baca buku-buku Inggeris, dia tak nak baca buku lain. Jadi sihat ke dia punya budaya membaca kalau macam tu, kalau dia nak baca dari satu sudut, dari satu jenis penceritaan je. Faham? Tu je kot. Nak tajuk discussion. Apa pendapat? Saya akan katakan sihat je, tapi saya akan bagi satu analogi. Okey, kita ambil contoh ada dua orang, kedua-duanya bekerja sebagai barista yang membuat kopi di kafe. Okey, yang A ni dia kerja buat tugas dia adalah untuk buat kopi sahaja. Tapi kedai itu pun ada jual teh. Okey, jadi ada dua barista yang baru masuk kerja. Memang kedua-duanya bermula daripada kosong, kedua-duanya zero, kedua-duanya tak ada skill. Okey, yang A ni selain daripada buat kopi, dia juga buat another extra mile untuk bertanya dan berguru kepada bos dia untuk belajar buat teh. Yang B ni pula, dia hanya fokus pada kopi sahaja. Okey, jadi di akhir selepas setahun bekerja di kafe, yang A ni yang bekerja sebagai kopi dan teh, mungkin level kopi dia adalah sekadar 70 nak dibandingkan dengan B. Level kopi dia dah 100. Dia dah pandai buat latte art, dia dah pandai frost susu dengan baik. Segala macam jenis biji kopi daripada serata dunia, Ethiopia, Arabica, Gayo, sebagainya memang dah hafal lah. Jadi memang level 100. Yang ni level 70. Tapi yang si A ni, dia ada satu lagi kelebihan. Walaupun dari segi skill kopi dia hanyalah 70 saja, tapi level teh dia pula pun 70. Okey. Antara kedua-duanya dapat untung. Kedua-duanya sihat. Tapi mana yang lebih dapat lebih banyak peluang perniagaan bila mana mereka sudah keluar daripada kafe itu untuk berniaga secara sendiri punya? Jawapannya tentulah yang A. Jadi untuk jawab soalan saudara tadi, bila anda memilih untuk membaca satu penulis sahaja atau untuk membaca satu tema sahaja, satu genre sahaja, satu novel sahaja, betul, sebab membaca itu sendiri secara harfiahnya, secara semula jadinya, budaya membaca itu adalah benda yang baik. Anda tak akan rugi pun apabila anda membaca. Tapi ada bezanya kepada orang yang membaca satu buku dan orang yang baca dua buku. Di mana orang yang baca dua buku ini, selain daripada mendapat manfaat satu buku yang dia baca, dia dapat satu lagi ekstra, satu buku yang beliau baca. Jadi jawapan saya ialah, okey, macam mana
contohnya lah kan, kita ambil buku Faizal Terhani. Faizal Terhani, kalau siapa yang tak pernah baca, anda selalu ada dengar kata-kata atau rumours yang mengatakan beliau ni Syiah, dia ni bawa ajaran sesat dan sebagainya. Saya ada baca je buku-buku Faizal Terhani, tapi saya masih Islam, saya masih Sunni, saya masih lagi ahli sunnah wal jamaah. Saya tak teringin pun nak menjadi seorang Syiah bila membaca karya Faizal Terhani. Tapi apa yang saya dapat bila baca karya beliau? Contohnya buku novel 1515 yang menceritakan tentang counter history atau alternative history, di mana kalau dalam sejarah yang kita belajar, Portugis yang telah menjajah Melaka. Tapi dalam 1515 dia terbalik pula. Melaka pula yang pergi jajah Portugis, dan yang memimpin armada Melaka zaman itu ialah seorang wanita, Sri Kandi wanita yang bernama Nyimah Mulia. Kan menarik tu kalau anda baca. Tak kisahlah apa pun, tapi dalam novel 1515 memang tak ada agenda Syiah langsung. Itu ditolak tepi. Tapi apa yang saya cuba nak katakan ialah, kalau anda membenarkan diri anda untuk terbuka untuk membaca bahan-bahan yang lebih pelbagai, yang warnanya bukan sekadar warna biru saja, ada warna merah, warna kuning, warna hijau dan sebagainya. Pendek kata, terbuka kepada macam-macam sudut pandang, anda akan menjadi lebih kaya bahasa, anda punya tata bahasa, kosakata anda semakin berkembang, anda juga akan kaya rasa. Anda akan memahami bagaimana orang lain menanggapi satu perkara itu beza. Orang di Malaysia mungkin memandang nasi lemak tu sedap, tapi orang di Eropah, di Barat, mereka tak suka nasi lemak sebab ada belacan. Belacan tu bau yang menusuk hidung. Itu beza dia. Tapi bahan sama je. Sambal, nasi, telur. Tapi tanggapan, sudut pandangan. Dan itu menyebabkan kita, dan itu yang menarik. Dan sebabkan itu juga dalam Al-Quran Allah dikata Allah cipta manusia ni saling berbangsa-bangsa. Banyak jenis manusia yang wujud di muka bumi ni. Untuk apa? Ada satu tujuan saja, untuk saling berkenalan. Kenapa nak saling berkenalan? Sebab kalau hidup ni cuma ada satu warna saja, tak best lah. Biru saja, hitam saja. Kan menarik kalau hidup kita ni ada warna kuning, warna merah, warna putih, sebagainya. Supaya kita dapat melalui banyak pengalaman-pengalaman orang lain. Jadi jawapan saya ialah ya, sihat untuk anda memilih untuk membaca satu buku saja, tapi dia akan menjadi lebih dia contoh macam anda makan apple, macam apa, an apple away menyebabkan keep the doctor away kan, an apple a day keep the doctor away. Tapi di sebalik ditambah dengan makan apple saja, anda juga makan suplemen contoh macam vitamin C, minyak ikan dan sebagainya. Kan lagi banyak manfaat-manfaat pada badan anda yang anda dapat. Jadi seperti itulah dalam membaca. Di samping membaca satu buku, kan lebih bagus kalau anda juga membaca buku-buku lain yang menambahkan lagi horizon pemikiran anda. Itu jawapan saya. Terima kasih kepada yang bertanya.